kita perlu sayang kepada negara kita, sanggup bermati-matian mempertahankan negara kita. Sebab itu kita perlu utamakan negara, bangsa, agama lebih daripada upah duit rasuah. Israel is bombing the Gaza Strip relentlessly, targeting Hamas leaders, a university, and the port. My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers The occupier is the evil force, and those occupied are victims. Orang Islam, orang Yahudi duduk bersama di banyak negara-negara Islam. Di Turki, di Tunisia, Algeria, Morocco. Negara Islam tapi ada orang Yahudi di situ. Tak ada masalah. Apabila ditubuh negara Israel dengan merebut tanah milik orang Palestin, sejak itulah masalah berlaku. Dan kita dapati Israel ni cukup ganas. Mereka dibantu oleh Amerika Syarikat. Mereka boleh pecah undang-undang antarabangsa. Mereka boleh buat apa saja. Tak ada siapa yang boleh hentikan mereka, tegur mereka ataupun ambil tindakan terhadap mereka. Mereka sudah jadi sombong. Sehingga kalau mereka membunuh orang pun, itu boleh dilakukan oleh mereka. Dunia tidak boleh halang. Inilah sebabnya ialah kerana Amerika memberi sokongan 100% kepada Israel apa juga yang dilakukan. Sebab itu apabila pihak Hamas mengambil tindakan untuk mendapat balik wilayah Palestin dengan melontar bom, sebelum daripada itu selama 70 tahun Israel menyeksa, membunuh, menangkap orang Palestin, masuk dalam tahanan dan sebagainya. Tak ada satu apa yang boleh dilakukan. Jadi apabila Hamas mengambil tindakan, Israel menggunakan tindakan Hamas itu sebagai alasan untuk nak musnah Hamas katanya, tapi sebenarnya nak musnah orang Palestin. Sebab itu mereka serang Gaza tanpa mengambil kira masalah yang kebunuhan orang Palestin. Hari ini sudah lebih daripada 18,000 orang Palestin dibunuh depan mata dunia. Dunia nampak. Sementara hampir seluruh bangsa bersatu itu hendak supaya Israel berhenti daripada membunuh orang Palestin, tetapi Amerika Syarikat menyokong Israel supaya terus membunuh. Katanya tidak ada ceasefire, tak akan berhenti serangan Israel ke atas Palestin, Gaza, bermakna tak ada larangan terhadap Amerika terhadap pembunuhan. Jadi Amerika bersubahat dengan Israel dalam usaha membunuh, nak menghapuskan, nak commit genocide, nak bunuh semua orang Hamas. Itu yang berlaku sekarang, dan dunia takut kepada Amerika. Kerana Amerika ni ganas. Kalau ada orang menentang dasar mereka, perbuatan mereka, mereka akan bertindak. Ada sanction, macam-macam boleh dibuat oleh mereka. Sebab itu banyak negara takut kalau buat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Amerika, maka Amerika akan bertindak. Inilah ketidakadilan yang berlaku sekarang. Sepatutnya bangsa-bangsa bersatu itu menjadi demokratik.
mengikut suara ramai. Tetapi walaupun 150 lebih negara-negara minta supaya dihentikan serangan Israel, kerana cuma 10 negara yang bersetuju dengan Amerika, keputusan tidak boleh dilaksana. Kerana keputusan Assembly Bangsa-Bangsa Bersatu tidak boleh enforce, tidak boleh dikuatkuasakan. Yang boleh dikuatkuasakan ialah Security Council. Dan Security Council ini mempunyai 5 buah negara yang mempunyai veto. Bermakna bahawa mana-mana satu daripada 5 perkara ini boleh nafikan keputusan seluruh bangsa-bangsa bersatu. Jadi dalam Security Council, walaupun semua bersetuju supaya Israel berhenti serangan mereka, Amerika nak supaya Israel teruskan pembunuhan orang Palestin. Jadi pasal dia mempunyai kuasa veto, maka serangan Israel untuk membunuh orang Palestin diteruskan. Saya pun tak faham. Mereka berkuasa, mereka kaya, mereka mempunyai wang yang banyak. Mereka boleh buat bantuan. Tetapi entah macam mana mereka nampak seolah-olah takut kepada Amerika Syarikat. Tak berani tegur, tak berani bertindak. Walaupun mereka mengambil bahagian dalam persidangan di Qatar umpamanya, dan mereka menyuarakan pendapat mereka, iaitu mereka nak supaya ada ceasefire. Tetapi takat itu saja. Lebih daripada itu mereka tak boleh buat. Saya tak faham kenapa. Kerana sebenarnya banyak benda yang boleh dilakukan oleh mereka, tetapi mereka tidak lakukan. Ada kemungkinan, tetapi setakat mana boikot itu berlaku. Ada negara-negara yang tidak boikot, termasuk beberapa negara Arab. Tetapi seluruh dunia sekarang ini ada kegiatan memboikot. Tak menyeluruh, tetapi ramai yang memboikot. Dan sikit sebanyak dia mempunyai kesan terhadap ekonomi orang Yahudi dan juga mungkin ekonomi Israel. Kita dapati ada orang-orang tertentu yang berkata bahawa boikot tidak berkesan. Saya tak bersetuju dengan pendapat itu. Boikot memang ada kesan. Saya harap di Malaysia sekurang-kurangnya semua rakyat, sama ada Islam ataupun bukan Islam, memboikot barangan Yahudi, kerana ini bukan peperangan. Ini satu humanitarian punya masalah. Pembunuhan beramai-ramai oleh Israel terhadap orang Palestin. Ini bukan perang. Ini satu usaha membunuh satu bangsa. Ini genocide. Nak hapuskan bangsa Palestin. Kita mesti benar rakyat bebas bersuara. Bukanlah untuk hasut, tapi bersuara berkenaan dengan kezaliman Israel terhadap orang Palestin. Itu hak kita. Kita harap kerajaan akan sedar tentang perasaan rakyat. Kerajaan yang ketepikan perasaan rakyat bukanlah kerajaan rakyat. Pendapat rakyat mesti diambil berat oleh pihak kerajaan supaya rakyat berasa puas hati dengan kerajaan. Kalau kerajaan tidak peduli tentang sikap rakyat, pendapat rakyat, perasaan kecewa rakyat, maka dalam pilihan raya mungkin mereka tidak akan dapat sokongan. Mereka perlu bebaskan rakyat daripada arahan
tak boleh bercakap dengan 3R, tak boleh bercakap berkenaan dengan Netanyahu ataupun Israel, tak boleh tegur Perdana Menteri kerana dianya ada kaitan dengan badan-badan Yahudi. Itu cara kerajaan. Kalau dia tutup mulut rakyat masih terus berperasaan marah dan ini akan meluap. Ya, kita perlu pegang kepada perlembagaan negara dan kita sebagai orang Islam perlu patuh kepada nasihat agama kita, iaitu kita ikut kehendak agama kita. Jadi kita dapati bahawa sementara kita akui kita orang Islam, kita tidak tunaikan apa yang diwajibkan kepada kita sebagai orang Islam. Selain daripada itu, sebagai manusia, kita perlu ada perasaan kemanusiaan. Nampak seolah-olah kita tak ada perasaan seperti itu, kita utamakan diri saja untuk nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri dan sebagainya. Apa nasib rakyat, kita tak ambil peduli. Bila kita buat demikian, rakyat tentu tidak akan sokong kita. Ya, kalau kita berterusan dengan keadaan sekarang ini, saya berpendapat dan saya telah suarakan bahawa negara kita ini tidak lagi akan jadi negara tanah Melayu. Akan dimiliki oleh orang lain yang lebih kaya. Mereka membeli tanah, akhirnya mereka akan membeli seluruh negara kita, dan negara kita setelah dibeli oleh pihak lain bukan lagi negara kita. Ya, kita perlu sayang kepada negara kita, sanggup bermati-matian mempertahankan negara kita. Tetapi datang pendapat bahawa yang utama bukan negara, bukan bangsa, bukan agama, tetapi yang utama ialah duit. Untuk duit, kita sanggup jual tanah, jual negara kita. Tak apalah, ambil orang lain ambil, kita dapat duit. Duit tak tahan lama. Kita belanja, habis lah. Lepas itu kita jadi orang yang miskin, merana. Sebab itu kita perlu lebih utamakan negara, bangsa, agama lebih daripada upah duit rasuah. Duit rasuah itu haram. Kita begitu kuat sekali tak pegang anjing umpamanya kerana haram. Tetapi duit haram kita terima. Ya, kita dulu dijajah oleh British. Kita mengadakan pemberontakan untuk bebaskan negara kita daripada penjajahan. Tetapi kita perlu ingat bahawa dulu kita dijajah, sekarang kita merdeka. Jangan lupa bahawa satu kemerdekaan itu satu yang baik bagi kita. Tapi kita lupa, kalau kita tak jaga, kita akan dijajah semula. Kita akan jadi bangsa di dalam negara sendiri yang diperhambakan.